أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه، صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Saat ini Allah taala masih lagi memanjangkan usia kita. Masih lagi diberi kesempatan, peluang untuk beramal, untuk kita meneruskan lagi sakibaki kehidupan kita ini dengan agenda-agenda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita meningkatkan keimanan, ketakwaan serta persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengambil sedikit ruang masa di antara maghrib dan isyak ini untuk kita mendengar beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bermanfaat sebagai bekalan dan persiapan kita di dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa ana ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma kana yawm Hunain asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah fa'ata al-Aqra' bin Habis 100 min al-ibil وأعطى الأيينة بن حصان مثل ذلك وأعطى ناس من أشراف العرب وأثارهم يومئذ في كسمة فقال رجل والله إن هذه كسمة ما عدل فيه وما عرد فيها وجه الله تعالى. فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم موسى قد أوذي بأقصر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud, salah seorang daripada fuqaha us-sahabah yang termasuk di dalam golongan yang digelarkan sebagai Abadilah. Abadilah ni maksudnya jamak bagi Abdullah. Kerana pada zaman Nabi SAW ada beberapa orang yang nama dia Abdullah. Nama sama semua Abdullah. Nah, yang mana Abdullah ini adalah di antara ulama-ulama muda yang mana belajar secara langsung dengan Nabi SAW. Dan mereka adalah orang yang alim pada zamannya. Maksud alim di sini, alim waktu muda lagi. Waktu muda, waktu kecil lagi sudah mempunyai ilmu yang cukup luas. Di antaranya iaitu Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Amr ibnu As dan Abdullah ibnu Zubair. Nama sama belaka Abdullah. Sebab tu digelar sebagai Abadilah. 5 orang Abdullah ni tuan-tuan di kalangan fuqaha us-sahabah yang mahir di dalam ilmu masing-masing. Contohnya Ibnu Abbas mahir di dalam ilmu tafsir, ilmu takwil. Mana tuan-tuan faham alim dalam ilmu tafsir ni di waktu usia muda, di waktu usia budak-budak lagi tuan-tuan. Mana ni kelebihan
mereka kerana belajar secara langsung dengan Nabi SAW sewaktu mereka kecil. Itu berkenaan dengan rawi hadis kita Abdullah bin Mas'ud. Dan disebut dalam manakib-manakib menyatakan bahawa Abdullah bin Mas'ud di antara sahabat yang mahir di dalam ilmu Al-Quran. Mahir dalam ilmu Al-Quran. Sehingga kan disebut bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Bayyinah di hadapan Ibnu Mas'ud. Menunjukkan bahawa sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diperintahkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Bayyinah di hadapan Abdullah ibn Mas'ud, menunjukkan bahawa Abdullah ibn Mas'ud adalah orang yang mahir di dalam ilmu Al-Quran. Jadi daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, tatkala mana berlakunya peperangan Hunain. Peperangan Hunain sebagaimana yang kita sedia maklum adalah peperangan yang pertama yang berlaku selepas mana peristiwa Fathul Mekah. Peristiwa pembebasan kota Mekah, ataupun kita kata peristiwa kemerdekaan kota Mekah. Sebenarnya esok kita nak sambut hari kemerdekaan. Kemerdekaan juga pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu Rasulullah SAW berjaya membebaskan kota Mekah daripada belenggu syirik, daripada penjajahan akidah, daripada penjajahan jahiliyah yang berlaku pada zaman itu. Dan kita melihat peristiwa Fathul Mekah adalah peristiwa yang besar yang berlaku dalam sejarah Islam, yang menyaksikan bahawa apabila berlakunya peristiwa Fathul Mekah, menyaksikan orang ramai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana disebut di dalam surah An-Nas, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila telah datang pertolongan dan pembukaan, yakni pembukaan kota Mekah lah, nescaya kamu akan mendapati bahawa orang ramai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ini kehebatan kemerdekaan yang diperolehi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat membebaskan penduduk Mekah daripada penjajahan jahiliyah, daripada penjajahan akidah yang salah, kepada membawa akidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, selepas mana berlakunya peristiwa Fathul Mekah, tidak lama selepas daripada itu berlakunya satu peristiwa yang besar, iaitu yang disebut sebagai Perang Hunain. Perang Hunain dia ambil nama sempurna tempat nama itu Hunain. Hunain ni tuan-tuan adalah satu wadin. Wadin ni maksudnya satu lembah. Satu lembah yang mana terletak di antara bainal Makkah wa Taif. Yang mana Hunain ini terletak di antara Mekah dan Taif, wara al-Arafat, duduk di belakang Arafah. Itu tempat namanya Hunain. Jadi Hunain ini berlaku adalah untuk melawan orang kafir Yahudi daripada Bani Hawazin. Daripada Bani Hawazin yang menentang golongan orang-orang Islam. Maka pada masa itu Nabi SAW mempersediakan anggota, mempersiapkan tentera untuk pergi melawan kaum Hawazin. Dan pada masa itu melihat bahawa berbondong-bondong orang-orang Islam yang baru masuk Islam ni, maka semuanya mereka bersemangat untuk menyertai peperangan Hunain. Sehingga kan ada di kalangan mereka cakap-cakap menyatakan bahawa hari ini kita tidak akan dikalahkan lagi dengan sebab bilangan kita yang ramai. Sebagaimana kita sebut tadi tuan-tuan, bila mana Islam telah menang, Islam telah merdeka, maka tuan-tuan ramai orang yang masuk dalam agama Islam. Jadi bila nak pergi perang Hunain ni tuan-tuan, maka ada cakap-cakap di kalangan mereka bahawa hari ini kita tidak akan dikalahkan lagi sebab bilangan kita yang ramai,
Sedangkan dalam peperangan Badar, kita 313 orang pun mendapat kemenangan melawan tentera musuh 3 kali ganda, 1000 orang. Nah, tentera Islam 313, tentera kafir 1000 orang, 3 kali ganda. Jadi tuan-tuan, timbul cakap-cakap orang yang baru masuk Islam, lepas daripada ini kita tidak akan dikalahkan. Sebab dalam peperangan Hunain berjaya menghimpunkan sebanyak 10,000 tentera Islam. Nak pergi lawan kaum Hawazin. Dan kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberi pengajaran yang besar dalam peristiwa peperangan Hunain ini. Iaitu pada peringkat awal, tentera Islam mengalami serangan yang bertalu-talu. Sebagaimana kita sebut tadi, Hunain ini adalah satu lembah, satu perlembahan di antara dua gunung, di antara dua bukit. Jadi apabila tentera Islam lalu di perlembahan ini, maka kaum Hawazin duduk di antara dua bukit. Dia menguasai dua bukit dan kemudian dia memanah tentera-tentera Islam daripada atas bukit, menyebabkan tentera Islam kucabilah dan ramai di antara sahabat yang mati syahid. Ramai sahabat yang mati syahid sehingga tentera Islam lari bertempiaran. Ada di kalangan mereka yang baru meluk Islam, balik semula ke Madinatul Munawwarah. Maknanya lari daripada medan perang. Bila lari daripada medan perang balik ke Madinah, orang-orang kaum-kaum wanita, kaum-kaum ibu yang mana duduk di Madinah, bila tengok orang Islam balik tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun tanya, mana Rasulullah? Kamu balik tanpa dengan Rasulullah. Kemudian tuan-tuan, kaum-kaum ibu ni membaling batu-batu kepada orang yang lari daripada medan perang, menunjukkan bahawa ini adalah orang yang pengecut. Kerana tuan-tuan, lari daripada medan perang adalah salah satu daripada dosa-dosa besar. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'ati mawbiqat, jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan, iaitu dosa besar lah. Di antaranya adalah lari daripada medan perang. Maka pada keadaan suasana yang kucak-kacir itu, ramai di kalangan sahabat yang telah mati syahid. Maka pada itu terdengarlah suara di kalangan sahabat bertanya, mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Semua orang bimbang terhadap keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa itu Rasulullah dengan penuh bersemangat, Rasulullah bangkit dan berucap dengan ucapan yang masyhur. Nabi berucap dalam bentuk syair, dalam bentuk ucapan syair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana ibnu Abdul Muttalib wa ana nabiyyun la kazib. Nabi kata, aku ni anak cucu Abdul Muttalib dan aku bukanlah nabi yang pendusta. Bila dengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi masih hidup, maka sahabat kembali bersemangat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaturkan kembali tentera-tenteranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Al-Abbas. Al-Abbas ni pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas, Rasulullah panggil Al-Abbas, ta'ala mari sini. Wahai Abbas, panggil ya ma'syaral ansar, ya ma'syaral muhajirin, ya ma'syara ahli samurah. Maknanya tuan-tuan, Rasulullah suruh Al-Abbas panggil. Sebab apa? Sebab Al-Abbas ni suara dia kuat. Suara yang lantang. Panggil, Al-Abbas panggil ashabus samurah, panggil ashabul ansar, ashabul muhajirin, panggil supaya dapat membentuk semula barisan ketenteraan nak lawan musuh. Dan kemudian pada masa itu Nabi menyusun kembali tentera dan Nabi bersemangat. Ketika itu Nabi SAW menaiki baral. Baral ni tuan-tuan satu binatang kacukan di antara kuda dengan himar, kuda dengan keldai. Maksudnya baral ni dia kecil sikit daripada kuda, besar sikit daripada keldai.
Itu binatang tunggangan Nabi SAW. Dan pada masa itu yang memegang tali barol Nabi SAW adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan yang masuk, yang baru saja masuk Islam ketika mana peristiwa Fathul Mekah. Nah, ketika mana peristiwa Fathul Mekah, bila Nabi berjaya masuk menawan kota Mekah, Nabi SAW bersabda, "Man dakhala baitahu fahuwa amin. Man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Man dakhala baitu Abu Sufyan fahuwa amin." Siapa yang masuk ke dalam rumah dia, dia aman selamat. Siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia aman selamat. Dan siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, dia aman selamat. Nah, maknanya apa? Rasulullah beri muka kepada Abu Sufyan. Rasulullah beri suaka politik kepada Abu Sufyan. Dan selepas daripada itu, Abu Sufyan memeluk agama Islam. Bila Abu Sufyan memeluk agama Islam, maka Abu Sufyan menunjukkan ketaatannya ataupun kesungguhan benarnya Islam dia dengan menjadi orang yang memegang tali barol kuda Nabi SAW. Dan disebut dalam hadis, ketika mana nak khabar betapa Rasulullah bersemangat menghadapi tentera Hawazin, Abu Sufyan kata, siapa aku terpaksa pegang tali tadi, terpaksa pegang kuat sebab terlalu lajunya barol Nabi SAW menuju ke hadapan. Nah, nampak? Maknanya Rasulullah bersemangat. Dan dengan mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW melemparkan batu-batu dan pasir, melemparkan ke atas orang kafir, menyebabkan mereka lari bertempiaran. Dan di akhir pada peperangan Hunain ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada tentera Islam. Walaupun pada peringkat awal tentera Islam telah mengalami kekalahan yang pertama. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak beri pengajaran yang besar, bahawa golongan yang ta'ajub ataupun golongan yang ujub dengan kehebatan dia, ujub dengan rasa bilangan mereka yang ramai, mereka akan menang pada pertempuran hari ini, Allah Ta'ala beri pengajaran sehingga mereka lari bertempiaran. Tapi di akhir peperangan Hunain ini, Allah Ta'ala beri kemenangan juga kepada tentera Islam. Dan dalam peperangan Hunain ini, tuan-tuan, disebut bahawa tentera Islam mendapat harta ghanimah yang begitu banyak. Harta rampasan perang daripada Bani Hawazin yang begitu banyak. Nah, kerana menjadi tabiat orang-orang zaman dulu, bila dia pergi perang, dia akan bawa harta sekali. Bawa harta sekali sebagai buah semangat. Nak letak depan ni, nak bersemangat, maksudnya apa? Dia akan berperang dengan bermati-matian. Jadi pada masa itu, tentera Islam mendapat harta rampasan yang begitu banyak. Kemudian bila mendapat harta rampasan yang banyak ini, asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan beberapa orang pembesar Mekah di dalam pembahagian harta ghanimah itu. Di antaranya fa'ata al-Aqra' bin Habis 100 min al-ibil. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan 100 ekor unta kepada Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis ni, tuan-tuan, adalah salah seorang maknanya salah seorang daripada pembesar daripada Bani Tamim, yang mana baru sahaja memeluk agama Islam ketika mana peristiwa Fathul Mekah. Nah, dia maknanya orang yang kehormat pada zaman jahiliyah. Bila dia masuk Islam, dan berapa bulan masuk Islam? 6 bulan masuk Islam. Rasulullah beri kepada dia 100 ekor unta. Dan wa'ata Uyainah bin Hisan misla zalik. Dan Rasulullah beri kepada Uyainah bin Hisan 100 ekor unta juga. Dan juga wa'ata nasa min ashrafil Arab. Dan Rasulullah beri kepada pemimpin-pemimpin
Mekah orang Arab ni 100 ekor unta setiap seorang. Tuan-tuan, 100 ekor unta ni nilai dah besar. Mana kalau kita nilai lah hari ni, nah, seekor unta, nah, kita boleh kita kata, anda kata seekor unta tu 20,000 seekor. Nah, kalau kali 100 dah ke 2 juta. Nampak? Maknanya 2 juta seorang dapat harta rampasan perang pada peperangan Hunain. Menunjukkan bahawa memang banyaklah harta rampasan perang. Cuma bila Rasulullah beri banyak kepada orang yang baru masuk Islam, yang baru memeluk agama Islam, pula tu beri di kalangan pemimpin-pemimpin besar. Nah, Al-Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hisan, Abu Sufyan bawa ni, mana beri 100 ekor unta setiap seorang. Maka tuan-tuan, kemudian berkatalah seorang lelaki. Nah, berkata seorang lelaki, dia kata, wallahi, demi Allah, inna hazihi kismatun ma udila fiha wa ma uridu fiha wajhullah. Bila tengok Rasulullah bagi 100 ekor unta kepada Al-Aqra', 100 ekor unta kepada Uyainah, 100 ekor unta kepada Abu Sufyan, maka seorang lelaki di kalangan Ansar berkata, ini demi Allah, pembahagian ini tidak adil. Nampak? Pembahagian ini tidak adil, dan pembahagian ini tidak bertujuan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, warna ni Rasulullah bagi tak adil ni, sedangkan beri kepada golongan Ansar sedikit saja. Sedangkan golongan Ansar adalah golongan yang bertungku lumus membantu perjuangan Nabi semenjak daripada awal lagi, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam diusir daripada tanah air dia, maka datanglah golongan Ansar memberi pertolongan kepada golongan Muhajirin. Golongan Ansar adalah orang Madinah yang memberi pertolongan kepada orang-orang Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mana nak khabar ni jasa besar orang golongan Ansar dalam memberi pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengembangkan dakwah Islam. Jadi di kalangan laki Ansar ni, dia kata, ini pembahagian tidak adil. Bagaimana mereka ni dah pembesar Mekah, baru masuk Islam, tiba-tiba boleh harta banyak. Boleh projek banyak. Boleh harta rampasan ni banyak ni. Sedangkan kami, orang yang berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam masih belum ada apa-apa pada masa tu, kami tak boleh apa-apa. Nampak? Maknanya ada orang yang mempertikaikan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar gitu tuan-tuan, faqultu, yakni perawi hadis ni Ibnu Mas'ud kata, wallahi, demi Allah, la akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud kata, demi Allah, aku akan khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kamu kata Rasulullah ni tidak adil dalam pembahagian harta ghanimah. Fa'ataitu, maka aku pun pergi, iaitu Ibnu Mas'ud pun pergi. Ibnu Mas'ud pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa akhbartuhu, dan Ibnu Mas'ud mengkhabarkan bima qala, apa yang telah diperkatakan oleh lelaki tadi. Ibnu Mas'ud pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, bahawa aku dengar ni ada seorang lelaki, dia mempertikaikan keputusan Rasulullah. Dia kata Rasulullah ni tidak adil dalam bagi harta rampasan perang. Beri kepada pembesar-pembesar Arab yang baru saja masuk Islam, beri 100 ekor unta. Beri 2 juta seorang. Ibarat hari ni kau seolah-olah macam beri projek 2 juta seorang. Mana dia tuan-tuan, orang yang berjuang lama tak boleh apa-apa. Jadi dia berasa tak puas hati. Kemudian
Bila Ibnu Mas'ud khabar gitu pada Rasulullah, fataghayyara wajhu, berubah wajah Rasulullah. Berubah wajah Rasulullah hatta kana kasarfi, laksana barang yang berwarna merah. Maksudnya tuan-tuan, berubah muka Rasulullah jadi merah. Nak khabar apa tuan-tuan? Nak khabar Rasulullah marah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, disebut bahawa wajah Nabi SAW ni tuan-tuan, wajah Nabi berkulit putih. Nabi ni wajah dia kulit putih, tak hitam, tak sawah matang, putih. Maksudnya apa? Maksudnya kalau berubah wajah tu, kalau merah tu nampak selalu. Nampak. Jadi bila mana Ibnu Mas'ud khabar, wahai Rasulullah, aku dengar ni ada orang kata Rasulullah tak adil dalam bagi harta ghanimah, berubah tu wajah Rasulullah, menunjukkan bahawa Rasulullah marah. Rasulullah marah dengan dakwaan tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Faman ya'dilu?" Siapakah lagi yang lebih adil? "Iza lam ya'dilillah wa rasulah." Siapa lagi yang lebih adil kalau Allah Ta'ala dan Rasul dia tidak adil? Kalau Allah Ta'ala dan Rasul tidak adil, siapa lagi yang lebih adil? Maka Nabi SAW pun bersabda, "Yarhamullahu Musa." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah merahmati Nabi Musa alaihissalam. "Qad uziya bi aqsara min haza." Yang mana Nabi Musa ni telah disakiti lebih banyak daripada ini. Maksudnya apa? Ujian yang diberikan kepada Nabi Musa lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa kita pernah baca dalam kisah berhadapan dengan kaum Bani Israel. Yang mana ujian dia terlalu banyak lah. Dan Nabi kata Allah Ta'ala merahmati Nabi Musa yang menerima lebih banyak ujian daripada ini, fasabara, dan dia sabar menerima ujian itu. Kemudian faqultu, yakni Ibnu Mas'ud kata, "La jarama la arfa'u ilaihi ba'da hadisan." Bila dengar Nabi cakap gitu, aku berhasrat tidak memberitahu lagi apa-apa percakapan selepas daripada ini. Maksudnya apa? Bila dengar Rasulullah khabar gitu, Ibnu Mas'ud kata, aku dah cakap dah mana ni. Aku tak kata apa-apa dah. Mana dengar apa, aku dah akan khabar pada Rasulullah. Tuan-tuan, daripada kisah ini, Rasulullah SAW memberi harta rampasan perang tadi lebih kepada pembesar-pembesar yang baru masuk Islam kerana ada sebab. Bukan saja-saja. Kerana tuan-tuan, pembesar-pembesar ini baru sahaja memeluk agama Islam. Dan mereka adalah ketua-ketua. Mereka adalah pemimpin-pemimpin. Mana tuan-tuan, pemimpin-pemimpin ni dia ada peranan dan pengaruh. Apabila pemimpin memeluk agama Islam, maka pengikut dia pun akan ikut agama Islam. Tuan-tuan, kita melihat bagaimana sejarah tanah air kita. Bagaimana sejarah tanah Melayu kita. Kalau kita baca sejarah tanah air kita ni tuan-tuan, asal negara kita ni, tanah Melayu kita ni, asal pegangan agama penduduk asal adalah agama Hindu. Agama Hindu. Sehinggalah datangnya pedagang-pedagang daripada Arab, daripada Yaman berdakwah. Ajak berdakwah secara bilhal. Maknanya secara secara contoh tauladan. Bila mana mari berdagang di tanah Melayu ni, di Melaka, pasar-pasar berada di di selak-selak. Tuan-tuan, kita baca sejarah tak? Kalau tuan-tuan belajar sejarah, termasuk saya belajar sejarah. Dulu tuan-tuan, masa kita belajar sejarah Melaka ni, Melaka ni dia ambil nama ni dalam buku sejarah, tuan-tuan. Dalam buku sejarah SPM, PMA, dia kata sejarah negeri Melaka ni, nama dia diambil daripada sebatang pokok Melaka. Nama ini dalam sejarah, buku sejarah kita sekolah.
Tapi tuan-tuan, sebenarnya bukan. Salah. Melaka diambil daripada perkataan malakat. Nampak? Bukan pokok Melaka, tak ada kaitan dengan pokok Melaka. Nah, kalau kita baca dalam sejarah, pokok tu Raja Parameswara duduk sandar bawah pokok. Kemudian dia tengok kijang emas. Kijang putih lepak. Nah, mana tengok suatu peristiwa yang pelik. Lepas tu Parameswara tanya, ni pokok apa besar ni? Nah, pembantu dia kata pokok Melaka. Nampak? Jadi hari ni kita beri nama Melaka, negara Melaka. Nampak? Hak ni hak dalam buku sejarah. Hak kita ngaji SPM PMA. Nah, tapi tuan-tuan, kalau kita baca sejarah lain lagi, sebenarnya nama Melaka itu bukan diambil daripada pokok Melaka. Melaka diambil daripada perkataan malakat. Malakat maksudnya apa tuan-tuan? Daripada perkataan liqa, lam qa alif hamzah. Liqa. Liqa ni apa? Pertemuan. Liqa bahasa Arab, pertemuan. Bila tambah min depan, dia panggil isi makan, malakat. Malakat isi makan maksudnya apa? Tempat pertemuan. Nampak? Tempat pertemuan apa? Tempat pertemuan pedagang-pedagang yang mari di Selat Melaka pada masa itu. Pedagang-pedagang daripada Arab Yaman. Tuan-tuan, kita hari ini, tanah Melayu kita ni dapat Islam daripada pendakwah-pendakwah daripada Yaman. Nah, sebab tu tuan-tuan, kita tengok orang Yaman ni di antara orang Arab yang lembut. Orang Arab yang ada budi bahasa, tata susila berbanding dengan orang Arab yang lain. Orang Arab yang lain kasar. Jadi orang Arab Yaman dengan sifat akhlak budi perketi dia, maknanya masuk dengan orang Melayu. Orang Melayu yang penuh halus tata susila budi bahasa. Jadi tuan-tuan, pedagang-pedagang ini mari di Selat Melaka. Jadi tuan-tuan, bila mari di Selat Melaka, dia berdagang, jual situ. Dan kemudian bila sampai waktu solat, maka pedagang ini sembahyang di tepi-tepi pantai. Sembahyang di tepi pantai. Maka orang pun tengok, dia buat apa ni? Sebab masa tu Islam belum ada lagi. Nah, tanah Melayu ni nak beramal dengan agama Hindu. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan menghadami sejarah negara kita. Nah, dulu tuan-tuan masih ada lagi, hari ni sedikit, tapi alhamdulillah dengan perkembangan ilmu agama Islam ni banyak dah perkara-perkara syirik berjaya kita buang. Di antara dulu amalan tanjak. Nah, nak naik rumah. Nah, nak naik rumah tuan-tuan, dulu buat upacara naik rumah. Nah, dengan dia buat tanjak. Nah, disuruh panggil. Nah, yang kita sedia maklum lah. Nak suruh rumah selamat. Nak suruh rumah kita, tempat kita tinggal ni selamat. Kemudian dia buat anjak dan seumpama. Bila mari Islam ubah benda tu sikit. Nah, buat juga majlis naik rumah. Tapi tuan-tuan, bukan dengan membaca anjak, bukan. Tapi dengan baca Yasin, doa selamat. Tukar benda tu. Nah, ini nak khabar, hari ni tuan-tuan, banyak lagi pengaruh-pengaruh Hindu yang ada dalam masyarakat kita. Tapi tuan-tuan, berjayalah kita buang sedikit demi sedikit. Dengan kita mengolahnya dalam bentuk syariat yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Nah, contohnya dulu perkahwinan. Nah, bersanding apa semua itu. Nah, itu isu yang lain lah. Nah, tapi mana kesan-kesan pengaruh Hindu tu ada. Jadi tuan-tuan, bila tengok pedagang-pedagang Islam ni menunaikan solat di tepi pantai, dia tengok apa yang dia buat tu, orang tanya, buat kenapa gitu? Nak berdiri rokok sujud. Nah, maka orang pun bila pelik dia tanya, buat apa ni gini? Nah, kemudian diterangkan dakwah, kabur semayang, solat. Dan pada masa itu para meswara tertarik. Rekahkan cerita tuan-tuan, akhirnya para meswara memeluk agama Islam.
Bila memeluk agama Islam, nescaya seluruh rakyat Melaka memeluk agama Islam. Nampak? Ini nak sebut bahawa pentingnya pemimpin. Kerana rakyat akan mengikut agama raja dia. Rakyat akan ikut agama raja. Maka sebab itu di sini, di antara strategi Nabi SAW adalah Rasulullah memberi harta ghanimah ini lebih kepada pemimpin-pemimpin ini. Bertepatan pula mereka ini baru masuk Islam. Baru masuk Islam ini disebut sebagai mu'allafati qulubuhum, iaitu orang yang dijinakkan hati dia. Dijinakkan hati. Moga bila dia dapat ni, maka dia akan lebih bersemangat beristiqamah. Dan dia boleh hajak anak-anak buah dia, rakyat dia masuk Islam juga. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bila mana Nabi dengar macam ni tuan-tuan, kemudian Nabi panggil orang Ansar. Nabi panggil orang Ansar secara khusus, duduk di belakang bukit. Kemudian Nabi SAW bersabda bahawa ya ma'syaral Ansar, wahai golongan Ansar, bahawa sesungguhnya aku telah mendengar bahawa ada di kalangan kamu yang berucap bahawa menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak adil dalam pembahagian harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah kata, adakah kamu redha? Adakah kamu redha golongan Mekah, golongan Mekah yang mari perang ni, mereka balik ke Mekah, balik ke tanah air dengan harta rampasan perang masing-masing? Dah balik Mekah dengan harta rampasan perang. Jadi Rasulullah tanya, adakah kamu redha? Mereka orang Mekah ni balik dengan harta rampasan perang masing-masing. Sedangkan kamu golongan Ansar, kamu balik ke Madinah, kamu bawa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar gitu tuan-tuan, menangis para sahabat. Disebut dalam hadis ni tuan-tuan, menangis sehingga basah janggut-janggut para sahabat. Kerana para sahabat pada masa itu beranggapan selepas mana Mekah telah dibebaskan, Mekah telah mencapai kemenangan, sudah pastilah Rasulullah nak balik ke tanah air. Selepas tinggal Mekah lama dah ni, tuan-tuan, siapa tak sayang tanah air? Tempat tumpah darah kita, tempat lahirnya asal-usul kita tuan-tuan. Sebab tu sehingga marinya hadis hubbul watan minal iman, cinta kepada negara sebahagian daripada iman. Mana tuan-tuan, kita kena ada kecintaan kepada negara kita. Maka tuan-tuan, sambut hari kemerdekaan bukan saja-sajalah. Sambut hari kemerdekaan tanda kita kasih cinta kepada negara kita untuk mempertahankan kesucian agama Islam. Martabat orang Melayu kena jaga. Maka tuan-tuan, pada masa itu orang Ansar beranggapan bahawa lepas ni mesti Rasulullah akan balik ke Mekah. Rasulullah akan tinggal di sana sebab Mekah telah merdeka. Jadi menyebabkan orang Ansar ni berasa sedih. Akan meninggal. Tapi Rasulullah kata, kamu redha tak orang Mekah balik ke Mekah dengan harta rampasan perang? Tapi kamu orang Ansar, kamu balik ke Madinah, kamu akan bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Mana kamu nak duduk bersama Rasulullah ke kamu nak harta? Maka bila dengar gitu tuan-tuan, menangis para sahabat sehingga basah janggut mengenangkan khilaf, silap mereka di dalam mentakwil keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, bagi orang yang beriman, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa sahaja yang datang daripada Allah Taala dan Rasul, hendaklah kamu ambil, hendaklah kamu ikut. Apa-apa sahaja yang dilarang oleh Allah Taala dan Rasul, maka hendaklah kamu jauhi. Menunjukkan di sini tuan-tuan pengajaran yang besar yang perlu kita ambil tuan-tuan dalam mentaati Allah Taala dan Rasul. Dalam mentaati Allah Taala dan Rasul, tidak wajar kita mengatasi
ketaatan melebihi daripada ketaatan Allah Ta'ala dan Rasul. Walaupun kadang-kadang apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul bercanggah dengan kehendak kita. Nampak? Banyak dah dalam sejarah-sejarah disebut bahawa banyak keputusan-keputusan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tidak menepati kehendak para sahabat. Contohnya dalam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah sahabat tak setuju dengan perjanjian tersebut kerana perjanjian berat sebelah. Berat sebelah sehingga Rasulullah kata semua bertahallul belaka. Sebab dalam perjanjian dalam perjanjian Hudaibiyah tu, di antara isi perjanjian dia umat Islam tak boleh menunaikan umrah pada tahun tu. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat mari dalam pakaian ihram dah. Mari pakaian ihram dah, tapi tidak boleh umrah, dilarang, dihalang oleh orang Mekah. Maka Rasulullah kata semua pergi bertahallul lah. Tapi tuan-tuan bila dengar gitu, tak ada seorang sahabat ikut. Menyebabkan Rasulullah berasa sedih. Kemudian Rasulullah masuk dalam kemah. Rasulullah masuk dalam kemah, Ummu Salamah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa sedih?" Dia kata, "Aku sedih sebab aku suruh nak semua tahallul tapi tak ada seorang buat." Ummu Salamah kata, "Wahai Rasulullah, kalau kamu nak suruh orang ikut kamu, kamu buat dulu." Kemudian Rasulullah keluar daripada kemah. Rasulullah bertahallul sendiri, Rasulullah cukur sendiri, dan Rasulullah menyembelih binatang korban sendiri. Bila Rasulullah membelih gitu, sahabat tengok, barulah sahabat buat. Maksudnya apa tuan-tuan? Mungkin di kalangan kita ada yang mana tidak sebati ataupun tidak setuju ataupun kurang selesa dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasul. Namun tuan-tuan, ketaatan pada Allah Ta'ala dan Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Yang wajib kita ikut. Walaupun ia bertentangan dengan hawa nafsu. Itulah hakikat Allah Ta'ala nak uji keimanan kita. Moga-moga Allah Ta'ala memasukkan kita di kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentaati Allah Ta'ala dan Rasul, di kalangan orang-orang yang cinta kasih kepada tanah air sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam mencintai tanah air, dalam berusaha untuk mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan ini bukan sahaja kebebasan pada tubuh badan zahir daripada penjajah. Yang paling penting merdeka daripada penjajahan akidah dan juga penjajahan jahiliyah. Hari ini tuan-tuan, ialah hari ini kita tak perang dah, tapi hari ini peperangan yang ada adalah Ghazwatul Fikri, peperangan pemikiran dan peperangan akidah yang melanda umat Islam, terutamanya anak-anak muda kita. Jadi orang yang merdeka adalah orang yang bebas daripada penjajahan akidah dan juga penjajahan jahiliyah. Moga-moga bermanfaat pada pertemuan kita pada malam ini. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, lemah dan kurang kelemahan daripada diri saya sendiri, saya beristighfar, mohon ampun taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada silap dan salah dalam penyampaian saya, terkasar bahasa, terlanjur bicara terlebih masa. Terima kasih atas perhatian. Aqulu ma sami'tu wa aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma alih baina qulubina wa aslih zata bainina wa najjina minaz zulumati ila nur wa jana al-fahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.